Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Al-Syekh Tuan Guru Haji Abdul Rahman Muhammad rahimahumallahu subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif, kata dia sin, soalan. Berapakah sebanyak-banyak masa haid? Iaitu sebanyak-banyak tempoh yang boleh seseorang itu dikatakan darah yang keluar tu haid. Sebelum jawapan dia itu, tengok nombor 1 dia kata, adalah sekurang-kurang masa haid dan sebanyak-banyak haid itu. Semua sekurang-kurang dan sebanyak-banyak dengan sudah diperiksa. Diperiksa sini istiqra' oleh imam kita Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Itulah panggil lafaz at-taraddi. Lafaz at-taraddi radhiyallahu ta'ala anhu. Lafaz at-taraddi, kata Imam Al-Bajuri rahimahullah dalam kitab Syarah As-Sanusiyah, boleh kita berikan kepada para ulama, para salihin dan juga para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dia tidak tertakluk hanya kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja. Walaupun ada sebahagian ulama mengatakan radhiyallahu taala anhu ataupun lafaz at-taraddi itu hanya khusus kepada sahabat sahaja. Jadi dia kata sekurang-kurang haid, sebanyak-banyak haid
Bahkan ghalib haid sekalipun sudah tertakluk kepada istiqra' Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Tu dia kata tu. Dengan dihalusi, diperhati haluh dan ditanya, diperiksa daripada ahwal, daripada keadaan-keadaan perempuan-perempuan yang semasa dengan dia, yang semasa dengan Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Yang semasa dengan Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu pada perkara haid itu. Jadi Imam Syafi'i dah periksa. Istiqra' dia panggil. Istiqra' sini istiqra' an-naqis. Al-istiqra'un naqis. Iaitu kajian, penelitian yang naqis. Yang naqis ni makna yufidu dhan. Memberi faedah dhan saja, tidak memberi faedah yakin. Kerana pada zaman Imam Syafi'i itu dia tak tanya kepada semua perempuan. Dia hanya tanya kepada kebanyakan perempuan sahaja. Yang mana dia boleh membuat satu kata putus, satu hukum, sekian. Tapi dari sudut ni ialah dari sudut sekurang-kurang haid dan sebanyak-banyak haid. Kerana tidak ada penetapan secara khusus daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran dan tidak ada penempatan khusus daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka perlulah kepada kajian ulama. Maka kita perlu kepada ulama dalam bab ni. Jadi istiqra' Imam Syafi'i boleh jadi istiqra' dia beza dengan Imam Abu Hanifah, beza dengan Imam Ahmad ibn Hanbal, beza dengan Al-Imam Malik bin Anas radhiyallahu taala anhu merentasi mazhab. Maka kita tidak boleh kata seolah-olah Imam Syafi'i ni, pandangan Imam Syafi'i yang istiqra' ni kurang tepat. Kurang tepat lagu mana? Kalau contoh satu dunia ni, andai kata satu dunia ni bercanggah habis dengan apa yang istiqra' Imam Syafi'i buat. Contohnya satu dunia ni semua perempuannya asyik keluar darah paling kurang 20 jam. Paling banyak pun 18 hari. Tak pernah ada 15 hari. Contoh. Maka tetap dimenangkan istiqra' Imam Syafi'i kerana istiqra' Imam Syafi'i sudah lengkap. Begitulah kita kira. Maka dia katanya, dan jikalau menyalahi yang demikian itu, demikian sekurang-kurang haid dan sebanyak-banyak haid oleh adat perempuan. Oleh adat perempuan, ini adat perempuan seorang tu kalau kurang 24 jam peseng dia. 24 jam, 20 jam, 20 jam, 20 jam ya asyik keluar. Ataupun lebih daripada 15 hari, 15 malam. 16 hari, 16 hari, 17 hari, 17 hari. Tidak pernah mari 15 hari ke bawah. Maka niscaya, mana tadi? Oleh adat perempuan seperti lebih haidnya haid perempuan daripada sebanyak-banyak haid. Iaitu 15 hari, 15 malam. Sebanyak-banyak haid kita tak jawab lagi tadi kan. Tapi makruflah sebanyak-banyak haid dalam mazhab Syafi'i 15 hari 15 malam. Asyik lebih je. Daripada sebanyak-banyak haid atau terkurang daripada sekurang-kurang haid. Asyik mari 20 jam, 20 jam, 10 jam, 10 jam, 16 jam, 16 jam. Tak pernah mari sampai sudah 24 jam. Niscaya jawabnya tiada dibuat bicara. Ni tidak diambil kira dengan adat perempuan itu. Tak ambil kira. Bahkan hukumnya istihadah. Kalau kurang daripada 24 jam, asyik-asyik bawah 24 jam, asyik-asyik 20 jam, 20 jam, 21 jam, 16 jam, 18 jam, maka tiap-tiap bulan itulah dia istihadah. Istihadah tak pernah haid. Walaupun zahir hukum pada pertama kali awal keluar tu hukumnya haid, tiba-tiba lepas berhenti didapati pada zahirnya bukan hukum haid, bahkan fasad kerana tidak lebih ataupun tidak menepati sekurang-kurang haid iaitu 24 jam. Bahkan barang yang lebih, barang sini kena pada darah yang lebih atau yang kurang itu, yakni yang lebih daripada 15 hari 15 malam, atau yang kurang itu, yakni yang kurang daripada sehari semalam iaitu 24 jam, dikatakan istihadah. Cuma kalau lebih daripada 15 hari 15 malam, kena ikut kaedah yang 7 kategori itulah. Bukannya semua istihadah belaka dan bukannya semua haid belaka. Dan bukannya 15 hari, 15 malam, malam yang pertama itu haid dan 16 dan 17 itu istihadah pun bukan juga. Dia ada kaedah yang tertentu yang kita akan sebut nanti dalam kitab ni. Dikatakan istihadah yang wajib atas perempuan tu beribadat padanya pada ketika istihadah. Kerana al-mustahadatu ka-tahirati. Perempuan yang berdarah istihadah itu seperti perempuan yang suci. Maka dia perlulah wajib ibadat. Apa yang wajib?
dari sudut puasa, dari sudut semayang, kalau tawaf, wajib dia buat macam orang yang suci. Tidak ada dalih ataupun tidak ada alasan untuk dia tidak untuk semayang, tidak untuk puasa. Seperti mana berlaku pada zaman Nabi SAW yang kita baca dalam kitab Al-Ihatah panjang lebar tu, ada sebahagian sahabat Nabi perempuan yang mana dia keluar darah istihadah tapi tak semayang. Maka Nabi SAW sebut itu syaitan. Itu adalah syaitan. Waswas daripada syaitan. Iaitu syaitan memberikan waswas kepada orang perempuan itu dari sudut dia ni wajib semayang ke tidak ni. Dia pun ambil keputusan tak semayang dengan dalam keadaan tidak bertanya kepada sahabat yang lebih faham dalam bab haid. Tidak bertanya kepada sahabat yang lebih reti dalam bab istihadah. Itu dah berlaku zaman Nabi SAW, apatah lagi zaman kita yang jauh daripada Nabi. Memang ramailah perempuan yang bila mari darah buat senyap, dia tak tanya orang. Dia tak tahu dia ni haid ke, istihadah ke, dia pakat balas belaka, asal keluar darah, haid. Asal keluar darah, haid. Tu yang nota kaki. Jawapannya, bermula sebanyak-banyak masa haid itu, iaitu sebanyak-banyak haid, 15 hari dan malam. Iaitu 15 hari, 15 malam. Macam mana kira dia? Contoh hari yang pertama, jam 3 petang, keluar darah. Maka border 15 hari kena cek siap-siap, kena letak siap-siap. Border 15 hari, 15 malamnya ialah pada hari yang ke-16, jam 3 petang. Daripada hari pertama, jam 3 petang, sampai hari ke-16, jam 3 petang, itulah 15 hari, 15 malam. Dengan syarat, zahir hukum pukul 3, hari pertama tu haid, apa dia? Syarat dia 2. Kalau dia tu peseng baru keluar darah, maka dia mestilah cukup umur 9 tahun takriban. Kalau dia sudah beradat keluar darah, maka mestilah sekurang-kurang suci dia pernah lalui 15 hari, 15 malam dan ke atas sebelum datang darah hari yang pertama ni. Kalau cukup syarat, maka hari yang pertama, jam 3 itu, hukum dia zahir adalah haid. Maka border dia kena cek siap-siap, kena letak siap-siap. 1 hari bulan ataupun hari pertama, jam 3 petang sampai hari ke-16 berikutnya, jam 3 petang, itulah border 15 hari, 15 malam. Sama ada berhubung turun darah. Turun ni keluarlah. Sama ada berhubung. Direct daripada hari pertama, jam 3 petang, direct keluar sampai hari yang ke-16, jam 3 petang, kemudian berhenti. Maka baru dia tahu kata 15 hari, 15 malam, semua haid berlaku. Tidak ada satu pun yang tidak haid. Tidak ada satu pun yang tidak haid. Seperti tiada bercerai antara turun darah itu dengan suci. Dia tidak ada dicelahi dengan naqaq. Naqaq apa dia? Naqaq ialah tidak ada darah. Beza dengan tuhur. Tuhur ni hukum suci. Kita dah bahas dalam kitab Izalatul Tibas, panjang lebar antara alaqah umum khusus mutlak dengan umum khusus min wajhin dalam bahagian berkaitan dengan naqaq dan juga tuhur. Dua benda yang berbeza. Naqaq tu tak ada darah, tuhur tu hukum suci. Jadi istihadah tu dia tidak panggil naqaq tapi tuhur suci. Dan naqaq tak ada darah tak semestinya tuhur. Khilaf ulama, waktu naqaq di celah-celah 15 hari ni adakah tuhur ataupun haid? Pandangan mu'tabad mazhab Syafi'i, qaul as-Sahbi hukum dia adalah haid. Qaul al-Laqti, pandangan dhaif mazhab Syafi'i, hukum dia adalah suci, makna tuhur. Jadi tidak semestinya setiap darah, setiap keadaan tidak ada darah dihukumkan suci. Tidak. Ada yang kadang-kadang dihukumkan haid seperti qaul Sahbi, dan ada kadang-kadang ketika keluar darah tidak dihukumkan tuhur seperti istihadah. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Atau tiada berhubung. Tiada berhubung mana apa dia? Ada putus-putus dengan naqaq, dengan tak ada darah. Bila tak ada darah, celah-celah 15 hari, 15 malam, maka hukum dia adalah suci, adalah haid pada hukum. Yang kita boleh hukum haid pada hukum ni bila kita datang semula darah. Bila datang semula darah baru kita kata naqaq yang sebelum ni adalah haid menurut pandangan qaul as-Sahbi dan suci menurut pandangan qaul al-Laqti. Adapun kalau suci ketika ini maka wajib zahir hukum suci. Kerana al-aslu alla ya'uda ad-damu. Asalnya ialah tidak kembali semula darah. Ihtimal kebarangkalian datang semula darah dengan ihtimal kebarangkalian sudah suci sepenuhnya,
itu ihtimal lebih kuat berbanding ihtimal datang semula darah. Maka dihukumkan suci pada zahirnya. Baru lepas tu keluar semula darah pada tempoh 15 hari tu juga. Baru kita faham kata naqak sebelum itu khilaf ulama pandangan mu'tamad hukum haid. Tidak sah ibadat sembahyangnya, tidak sah ibadat puasanya, wajib qada semula sembahyang. Seperti bercerai antara turun darah dengan suci. Dia panggil apa suci ni? Tidak ada darah. Ataupun dia panggil naqak. Bukan suci ni dengan makna tuhur, iaitu hukum suci. Bukan. Suci sini makna tak ada darah. Tak ada darah lagu mana? Zahir, pek dia, tak ada darah. Dia cek dengan kapah, keluar dari kapah tu, putih bersih, tak ada darah. Itulah dia panggil tak ada darah ataupun naqak. Tapi kalau cek-cek, kapah, sebutir kapah tu ataupun umpama kapah, dia keluarkan kapah tu, tengok-tengok ada dia panggil lendiran ataupun ada warna-warna darah lagi tu ada, maka tu masih hukum haid tanpa khilaf. Tu dia panggil fatrah. Dan apabila hasil bercerai dengan suci, niscaya. Bila hasil makna bila berlakunya bercerai, yakni bercerai antara darah dalam tempoh 15 hari, 15 malam dengan suci, iaitu tak ada darah, niscaya tertarik atasnya. Atas suci tu hukum haid. Ni panggil tertarik dah. Dalam bahasa Arab panggil as-sahab. Tu dia panggil insahaba. Insahaba ni tertarik. Sebab itulah pandangan ni dipanggil qaul as-sahbi. Iaitu kita menarikkan hukum haid ke atas suci. Kita kaitkan hukum haid ke atas suci. Gitu. Kita tertariklah atasnya, atas suci itu hukum haid. Hukum haid jua. Hukum haid sahaja. Mana? Bukan haid pada hakikat. Haid pada hukum. Haid pada hakikat ketika keluar darah. Ketika tak keluar darah, dihukumkan haid, dia panggil haid pada hukum. Bukan haid pada hakikat. Inilah yang dipakai oleh, inilah hukum haid pada waktu suci itu. Yang dipakai oleh ulama-ulama, yakni ulama-ulama madhab Syafi'i atas pandangan mu'tamad. Atas pandangan kedua, qaul al-laqti, maka dia hukum suci. Dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyatakan senarai nama ulama yang menyokong qaul sahbi dan senarai para ulama yang menyokong qaul laqti. Tapi pandangan mu'tamad dan asah dalam madhab Syafi'i, kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, kata hukum dia haid ketika suci di celah-celah darah yang dalam tempoh 15 hari 15 malam. Selesai. Sin soalan. Jika dihukumkan dengan haid dengan sebab melihat darah, kemudian terkurang ia darah daripada sehari semalam, adakah wajib qada barang yang luput itu? Ni biasa orang tanya. Jika dihukumkan dengan haid dengan sebab melihat darah. Sebab apa? Sebab hukum zahir haid. Kita kata ada hukum zahir. Kerana ada kaedah apa dia? Al-aslu dawamu khurujid dam. Ataupun kalau ringkasnya, al-aslu dawamuhu. Al-aslu dawamuhu ay dawamu khurujid dam. Asalnya darah keluar ni berterusan. Bila keluar darah, maka kita kena pakai kaedah al-aslu dawamu khurujid dami. Asalnya ialah keluar darah haid, maka kita pun hukum kata zahir haid. Selesai. Zahir hukum haid. Selesai. Zahir keluar darah ya. Bila sebelumnya itu dia sudah suci 15 hari 15 malam paling kurang dan ke atas. Dia itu orang yang mu'tadah, orang yang sentiasa beradat haid. Kemudian dia keluar darah ketika ini dalam keadaan sebelumnya sudah berlaku suci 15 hari 15 malam, maka zahir hukumnya adalah haid. Zahirnya hukum adalah haid. Okey. Begitu jugalah ketika suci. Ketika suci, zahir hukum suci, kata Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, dan kata Syekh Ibn Mulaqin rahimahullah dalam Umdatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj, yang kita selalu nukil. Kerana apa? Kalau boleh jadi ada kaedah lah, al-aslu alla ya'uda ad-damu, seperti mana dalam kitab Izalatul Iltibas. Asalnya tidak kembali semula darah. Maka bila suci, kita hukum suci pada zahir. Ihtimal darah akan datang keluar. Dengan ihtimal suci terus, maka ihtimal suci terus adalah lebih kuat kerana atas kaedah al-aslu alla ya'uda ad-damu. Asalnya ialah tidak kembali semula darah. Okey.
Kemudian kata musannif, dia kata, dah, bila kita zahir hukum haid, okeylah zahir hukum haid, kita pun tinggal sembahyang, tinggal puasa. Kemudian terkurang ia. Kemudian ni mana? Selepas suci, nyata ia bahawa terkurang ia darah daripada sehari semalam. Oh, terkurang kata. Tengok. Loh, yang aku hukum zahir sebelum ni haid ni, rupa-rupanya bukan haid. Sebab apa? Sebab tidak cukup sekurang-kurang tempoh haid, iaitu sehari semalam. Adakah wajib qada barang yang luput itu? Apa yang luput? Iaitu luput semayang, luput puasa. Kalau dia tak puasa, kalau dia tak semayang. Adakah dia berdosa dia tak semayang? Tak berdosa sebab dia hukum zahirnya haid. Maka bila zahir hukum haid, dia ikut hukum syarak, dia pun tak semayang, dia pun tak puasa. Tiba-tiba lepas suci tengok jam, tak cukup lagi 24 jam ni. Dalam tempoh 15 hari, 15 malam. Maka zahirnya wajib tak qada tadi? Maka jawapannya wajib qada akan yang luput itu, barang yang luput tu. Seperti sembahyang, itu contoh barang yang luput. Seperti sembahyang dan puasa. Dan tiada wajib mandi kerana ketiadaan haid. Wajib tak mandi? Tak wajib mandi sebab darah tu darah istihadah, darah fasad, tidak ada hukum haid pun. Maka bila tidak ada hukum haid, tidak wajib mandi, kerana wajib mandi disebabkan habis darah ni haid, disebabkan haid, disebabkan nifas. Maka baru wajib mandi. Ini disebut juga dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab oleh karangan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Cuma dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin ala Fathil Mu'in, disebut apa dia? Disebut kata kalaulah seseorang itu datang haid, seseorang itu datang nifas, itu adalah awal-awal benda yang wajib dia mandi. Itu adalah awal sebab yang wajib dia mandi. Jadi sebab mandi wajib itu sudah berlaku bila dia keluar haid, bila dia keluar nifas. Cuma bila dia mandi ketika haid, dia mandi ketika nifas, tidak sah bahkan haram. Dia kena syarat sahnya adalah selepas dia suci. Jadi bila datang saja darah haid, datang saja darah nifas, kata dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin, dia wajib dah mandi. Cuma kewajipan tersebut tidak perlu dia buat ketika mana dia sedang keluar darah. Dia perlu buat ketika selepas suci daripada haid, suci daripada nifas. Maka barulah dia sembahyang, barulah dia mandi. Itu syarat sah dia. Adapun wajib segera, dia wajib dah segera? Tak wajib segera, melainkan ketika dia nak pergi sembahyang. Melainkan ketika nak tawaf. Melainkan saat lagi nak subuh, nak puasa dah. Dia ketika itu, puasa tak ada kaitan. Puasa tak ada kaitan dengan mandi wajib lah. Sebab tidak ada syarat sah puasa itu, mesti suci daripada, mesti mandi daripada, mesti suci tubuh daripada suci haid dan nifas dah. Mana kalau suci dah haid nifas tu, boleh dah dia puasa walaupun dia belum mandi wajib. Tu dia panggil antara perkara istifna, perkara yang dikecualikan. Kalau dia tu sudah berhenti darah, dia tak mandi pun boleh buat puasa. Adapun sembahyang dia kena mandi dulu. Adapun bersetubuh kena mandi dulu. Adapun cerai tak payah, tunggu mandi terus boleh cerai. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, berapakah ghalib haid? Iaitu kebiasaan perempuan datang haid. Jawabnya, bermula ghalib haid itu 6 hari atau 7 hari. Hak ni dalam kitab Al-Ihatah Syekh Nuruddin Al-Banjari rahimahullah, yang siapa yang ikut, dia kata apa? Pada akhir-akhir bab tu dia kata dia buat dah juga kajian, pemerhatian terhadap pelajar-pelajar Malaysia ketika dia berada di Qahirah Mesir tu. Dia tengok nampaknya kebanyakan orang Malaysia perempuan ni haidnya memang sekitar 6-7 hari. Makna betul lah, nak meyakinkan lagi betul lah istiqra' Imam Syafi'i ni 6-7 hari. Ala kuliha, kalau andai kata sekalipun pelajar Malaysia ketika itu haidnya ghalibnya 9 hari sebagai contoh, maka itu tidak menafikan istiqra' Imam Syafi'i yang mengatakan ghalib haid perempuan itu 6 ataupun 7 hari. 6 ataupun 7 hari itu tidak salah. Ala kuliha, 6 ataupun 7 hari dalam kitab siapa? Dalam kitab Hasyiah At-Tarmasi ala Manhajil Qaim, dia kata perbahasan berkaitan ghalib haid ni tak ada kaitan sangat pun. Cuma diletakkan juga sebab kita dah bahas dah sekurang-kurang haid, kita dah bahas dah sebanyak-banyak haid, bahaskan sekali lah ghalib haid. Gitu Ghalib haid. Ghalib haid. Macam ni lah. Allahumma salli ala Muhammad. Syekh Ali Shubran Malisi rahimahullah ta'ala sebut, sekurang-kurang umur haid 9 tahun takriban. Sebanyak-banyak umur haid 62 tahun. Tapi ghalib perempuan umur haid 20 lebih tahun.
Saya tak ingat dah 20 lebih tu 20 berapa secara tepat. 20 lebih. Awal 20-an. Dia kata begitu. Jadi ghalib umur haid ghalib umur haid itu tak penting pun. Cuma diletakkan juga sebab apa? Sebab dah dibahaskan sekurang-kurang umur haid, sebanyak-banyak umur haid. Maka dibahaskan sekalilah ghalib umur perempuan haid sekitar umur 20-an. Kita boleh buatlah kajian betul ke tak tu 20-an tu di Malaysia ni. Boleh buat kajian. Peringkat master ke degree ke, nak tahu. Tapi kena pergi turun lapangan lah pula. Habis. Okay. Jim habis. Sin soalan. Adakah pada yang ghalib ini disyaratkan berhubung? Yang ghalib 6 hari 7 hari itu disyaratkan berhubung? Jawapannya tiada disyaratkan berhubung. Tak syarat berhubung. Bahkan putus-putus celah-celah antara 6-7 hari ni. Mari suci, mari haid. Mari suci, mari haid. Maka semuanya itu haid juga atas pandangan qaul as-sahbi. Jadi kalau contoh hari pertama haid, hari kedua suci, 3 haid, hari keempat suci, 6 haid, ketujuh suci sampai ke sudah. Maka 1 sampai 6 sajalah haid pada hari yang keluar darah. Pada hari yang tak keluar darah, celah-celah antara 1 sampai 6 tu khilaf ulama. Pandangan mu'tamad qaul as-sahbi hukumnya haid, pada pandangan qaul al-laqti hukumnya adalah suci. Selesai. Qala al-musannifu rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Sin soalan. Berapakah sekurang-kurang masa suci antara dua haid? Jadi masa suci, bila kita tengoklah kitab fiqh, dia sebut apa? Babul haidhi wal istihadati wan nifasi. Bab pada menyatakan haid, nifas dan istihadah. 3 darah ni. Jadi tak ada kaitan pun sebenarnya dengan at-tuhur, dengan suci. Maka ulama fiqh sebut, kenapa disebutkan juga perbahasan suci? Sebab dia ada kaitan dengan nak hukum haid seterusnya. Maka dibahaskan juga waktu suci untuk kita terang dan jelas lagi nak hukum haid akan datang tu adakah haid ataupun tidak. Maka dia pun buat soal, berapakah sekurang-kurang masa suci antara 2 haid? 2 haid ni mana? 2 tempoh haid. 2 daur haid. 2 kitaran haid. Bukan 2 haid ni mana? Hari pertama keluar darah, hari kedua suci, hari ketiga keluar darah. Hari pertama dengan hari ketiga tu dia panggil satu daur yang haid. Satu daur haid 15 hari 15 malam. Bukannya dia tu daur yang pertama. Hari pertama tu daur pertama, hari ketiga daur kedua, kitaran kedua, bukan. Jim, jawapan. Bermula sekurang-kurang masa suci antara 2 haid itu, iaitu sekurang-kurang masa suci 15 hari dan malam. Kerana di dalam 1 bulan tiada sunyi daripada haid dan suci. Okey. Jadi jawapannya 15 hari 15 malam. Alasan dia apa? Alasan dia kerana dalam sebulan ghalib dia mesti ada haid, mesti ada suci. Jadi bila sebanyak-banyak haid sudah 15 hari 15 malam, dalam sebulan pula 30 hari, 30 tolak 15 jadi 15. Sekurang-kurang suci adalah 15 hari 15 malam. Sekurang-kurang suci ialah 15 hari 15 malam. Itulah ghalibnya. Itulah yang panggil, sebab dalam sebulan tu ada 30 hari dan sebanyak-banyak haid sudah dibilang iaitu 15 hari 15 malam, maka tinggal lagi 15 hari 15 malam yang seterusnya. Maka itulah tempoh sekurang-kurang suci. Tempoh apa dia? Tempoh sekurang-kurang suci. Allahumma. Habis. Sebab apa dia kira gini? Sebab dia kira ada 4 ihtimal dalam kitab Hasyiah At-Tarmasi. Dia buat 4 ihtimal. Sekurang-kurang haid dengan sekurang-kurang suci. Sekurang-kurang haid dengan sebanyak-banyak suci. Sebanyak-banyak haid dengan sekurang-kurang suci. Sebanyak-banyak haid dengan sebanyak-banyak suci. Manakah yang kena sebulan? Yang kena sebulan 30 hari. Buat lagi ya. Sekurang-kurang haid sehari semalam. Sekurang-kurang suci 15 hari. Baru 16 hari. Tak cukup. Tak cukup. Sekurang-kurang haid sehari. Sebanyak-banyak haid tak ada had. Had tu lebih pada sebulan. Sebanyak-banyak haid 15 hari 15 malam. Sebanyak-banyak suci tak ada had. Lebih sebulan. Yang terakhir, sebanyak-banyak haid 15 hari 15 malam. Sekurang-kurang suci 15 hari 15 malam. Cukup 30 hari. Cukup 30 hari. Itu dia kata, kerana di dalam 1 bulan, iaitu 1 bulan hijri, tiada sunyi, yakni tiada bebas, yakni mesti daripada ada haid dan suci. Mesti ni pada ghalib
Bukannya mesti memang mana mesti haid tak. Bahkan ada setengah perempuan yang setahun sekali haid. Ada setengah perempuan 2 bulan sekali haid. Ada setengah perempuan 5 tahun sekali haid. Itu disebut dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab oleh Imam An-Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Maka adat dia begitulah, 5 tahun sekali haid. Mana satu hari satu malam haid, baki 5 tahun suci. Ada jenis itu. Ada yang tak pernah mari terus haid pun ada. Ada yang mari seumur hidup sekali pun ada. Jadi suci. Mana dalam tempoh 15 hari ni tak boleh ada darah. Supaya nanti kita nak hukumkan haid pada berikutnya. Pada daur atau perkitaran berikutnya. Sin. Adakah boleh dihadkan sebanyak-banyak suci? Okey, sebelum tu, tak apalah kita baca dulu. Adakah ada had, batasan sebanyak-banyak suci? Jawapan, adapun sebanyak-banyak suci, tiada boleh dihadkan, tidak boleh dibataskan. Terkadang diamlah. Apa diam? Yakni berkekalanlah perempuan itu seumur hidupnya, seumur hidup perempuan dengan ketiadaan haid seperti Sayyidatina Fatimah Az-Zahra radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi dalam mazhab Syafi'i, tidak ada sebanyak-banyak haid, sebanyak-banyak tempoh suci, tak ada. Kerana terbukti ada yang tidak mari haid langsung seperti Sayyidatina Fatimah, dan terbukti istiqra' beberapa ulama mazhab Syafi'i dalam kitab Al-Majmu' menukilkan ada yang setahun sekali keluar darah. Ada yang waktu nifah dia setitik ada nifah, lepas tu tak keluar dah. Ada yang 5 tahun sekali, ada yang setahun sekali, ada yang seumur hidup sekali dan sebagainya. Maka tempoh suci tidak ada had. Tempoh suci tidak ada had. Jadi ada namanya satu lagi masalah baqiyatut tuhur sebelum masuk nifas. Baqiyatu at-tuhur. Jadi ni dipanggil ulang kaji. Ulang kaji hak muda-muda. Basic-basic. Supaya orang mengaji kitab ni, lagi dia boleh buat daurah tempat negeri. Dia buat daurah tempat negeri. Mengajak orang perempuan ke. Mengajak orang rumah ke. Jadi sekarang ni dia, satu masalah yang belum disebut iaitu baqiyatu tuhur. Baqiyatu tuhur kita kata dah dalam sesi yang lepas dalam Risalatul Mahid. Terjemahan tu. Pada di Perak dulu tu. Baqiyatu tuhur nak beza dengan istihadah yang zatut taqatta', yang terputus-putus darah tu ialah formula dia ialah darah yang pertama campur suci yang pertama mestilah lebih daripada 15 hari. Tu formula dia. Darah yang pertama, kalau saya tulis gini, kita kena guna formula. Siap-siap faraid ada formula, kita pun ada formula juga. Ni formula baqiyatu tuhur. Nak beza dengan mustahadah zatut taqatta'. Darah yang pertama campur naqa' yang pertama ni sama dengan lebih 15. Lebih 15 ni makna 15 dan ke atas lah. 15 dan ke atas. Ni formula dia. Kalau ada hak ni, mana dia tu masalah baqiyah tuhur. Contoh kita buat soalan. Contoh. 2 hari hitam. 3 hari naqa'. 4 hari hitam. 5 hari naqa'. Betul. Berapa dah ni? 9 naqa', betul. Naqa' ni bagi 9 hari lah. 9 hari. 9 hari naqa' lebih kan? Lebih dah. Lepas tu 3 hari merah ataupun hitam. Ikut lah. Jadi 2 campur 3, 5. 4, 9. 9 campur 9, 18. 21. Okey. Darah yang pertama, hitam. 2. Okey, 2. Campur naqa'. Naqa' yang pertama. Apa dia? 3. 2 campur 3 ada tak lebih 15? Tak lebih 15. Maka ni dia panggil masuk dalam perbahasan mustahadah zatut taqatta'. Mustahadah zat at-taqatta'. Tu kita dah bahas dah dalam dia izalatul iltibas pada minggu-minggu lepas. Ni yang senang formula beza baqiyatut tuhur dengan zatut taqatta' tu. Jadi D1. Apa D1? Darah yang pertama. Hak ni. Campur dengan naqa' yang pertama. Hak ni. Ni darah yang kedua. Ni naqa' yang kedua. Ni darah yang ketiga. Faham? Jadi mestilah 15 dan ke atas. Jadi contohnya dalam kitab-kitab biasa aku buat ginilah. 3 hari merah.
3 hari, di 12 hari suci. 3 hari merah. Sini jelas. Sini jelaslah secara mudah-mudahnya. 3 darah pertama. 12 naqab pertama. Sama dengan 15 tak? Sama dengan 15. Maka ni termasuk masalah baqiyatut tuhur. 3 ni istihadah. Hak ni haid. Hak ni haid ni naqab lah. Hak ni suci lah. Ni dia panggil baqiyatut tuhur, menyempurnakan baqi suci. 12 campur 3 sama dengan 15. Maka kalau keluar darah lagi lepas pada tu hari yang keempat, maka tu darah haid yang baru. Darah haid yang baru. Tu beza antara baqiyatut tuhur dan juga istihadah zatu at-taqatta'. Qala al-musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain. Kata musannif rahimahullah ta'ala, sin berapakah soalan berapakah sekurang-kurang nifas? Selesai dah bab haid. Maka kita reti dah bab haid tu. Berapakah sekurang-kurang nifas? Jawabnya, bermula sekurang-kurang nifas itu tiada dihad, yakni tiada dibataskan baginya bagi sekurang-kurang nifas. Itu dalam kitab Ihatah sebut ittifaq, sepakat tak ada had. Bahkan mana-mana darah yang didapat, yakni yang didapati kemudian yakni selepas daripada beranak ni apa dia? Kosong rahim. Kita dah sebut dah itu. Walaupun ada uri dalam farah sekalipun, maka keluar anak dah. Lepas pada tu keluar darah, maka darah tu darah nifas. Walau sedikit sekalipun. Sedikit tu qadar mana? Qadar apa-apalah setitik ke? Dinamakan nifas. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i, sekurang-kurang haid selahzah ataupun 1 saat. Sesaat lah. Sesaat selahzah. Lepas keluar anak tu, keluar darah tu berhenti. Tu nifas. Maka nifas tak sama dengan haid. Sebab nifas tu sebentar saja. Nifas yang sekurang-kurang nifas tu tidak menyebabkan seseorang itu akan tinggal sembahyang. Hanya batal puasa sahaja sebab dia nifas dalam tempoh subuh sampai maghrib. Tapi sembahyang dia tidak akan menjejaskan. Kerana apa? Kerana kalau keluar darah setitik itu, masa sembahyang banyak lagi. Masa sembahyang tak ada 1 saat. Tu bahkan walau sedikit dinamakan nifas. Dan jika bercerai antara nifas dan beranak, beranak ni lepas kosong rahim, bercerai dengan nifas tu 15 hari atau lebih, adalah darah itu darah yang bercerai antara beranak dan nifas. Ni bahasa ni kalau kita nak kritik boleh juga ni. Dan jika bercerai antara nifas, ada hukum dah ke? Ni cakap mudah sebab dia duk bahas tentang nifas. Kalau yang kita nak rajihkan lagi, nak kemahkan lagi, kata gini. Jika bercerai antara darah dan beranak, yakni darah yang keluar selepas beranak dan beranak, cerai antara tu 15 hari atau dia panggil apa? 15 hari suci atau lebih, adalah darah itu, darah yang keluar selepas suci daripada 15 hari selepas beranak tu, ialah haid. Dan tiada nifas baginya. Bagi perempuan ni. Bagi perempuan ni, tak ada nifas. Hanya haid semata-mata. Hanya apa? Hanya haid semata-mata. Jadi, lepas beranak, kosong rahim. Kosong rahim tengok dekat sijil lahir. Dia ada tulis dah. Anak ni lahir 3.23 petang. Mana? Hari pertama, 3.23 petang. Sampai hari ke-61, 3.23 petang, hak tu lah border 60 hari, 60 malam. Border tu siap-siap buat dah. Jadi mana-mana darah yang keluar pada waktu ni, nifas. Kecuali kalau ada suci, 15 hari, 15 malam, dalam tempoh 60 hari itu, darah yang keluar selepas suci 15 hari, itu adalah haid. Itu pandangan mu'tamad. Pandangan kedua, nifas juga. Pandangan kedua mazhab Syafi'i, nifas juga. Pandangan mu'tamad, haid. Pandangan mu'tamad, haid kerana sudah melalui suci 15 hari, 15 malam. Sekurang-kurang suci. Jadi contoh lepas beranak tu, dia tak mari darah 15 hari. Kemudian, 15 hari maksud dia, hari pertama, 3.43 petang. Sampai hari ke-16, 3.43 petang, tak mari darah. Lepas tu pukul lepas asar, hari ke-16 tu keluar darah. Darah tu darah haid. Maknanya orang ni tak ada nifas. Tu contoh pertama. Buatlah contoh sendiri.
Hari lepas beranak, daripada hari pertama sampai ke 10, keluar darah. Nifas. Hari yang ke-10 sampai hari ke-30, tak keluar darah. Suci. Hari yang ke-31, keluar darah semula. Darah semula tu adalah haid kerana sucinya 20 hari. Itu lah. Kalau dia lepas beranak, tak mari darah. 5 hari. Suci. Kemudian lepas 5 hari tu, dia mari darah. Hukum dia nifas. Sebab apa? Sebab tak cukup suci 15 hari, 15 malam. Lepas beranak, suci 14 hari. Okey, suci. Mana lepas beranak tu, dia wajib mandi wiladah. Dia wajib semayang. Dia wajib puasa. Sampai dah hari ke-15 keluar darah. Hari ke-15 tu nifas. Sebab apa? Sebab suci 14 hari je. Tak cukup 15 hari. Hari ke-15 tu keluar darah, nifas. Tu mudah ya, nifas ni. Okey. Buatlah. Hari lepas beranak, hari pertama sampai hari ke-20, keluar darah. Nifas. Hari ke-20 sampai hari ke-30, suci. Suci. Hari ke-20 tu wajib mandi, wajib semayang, wajib puasa. Hari ke-30 sampai ke hari ke-40, keluar darah. Nifas. Kerana apa? Kerana suci hanya 10 hari. Hari ke-40 sampai hari ke-56, suci. Suci. Hari ke-40 tu wajib mandi dan wajib semayang, wajib puasa. Hari ke-56, keluar darah semula, hukum dia adalah haid. Sebab apa? Sebab suci antara 40 sampai 56 lebih 15 hari 15 malam, maka hari yang ke-56 keluar darah tu haid. Tu itu tak susah mudah Sin soalan, berapakah sebanyak-banyak nifas? Jim jawapan, bermula sebanyak-banyak nifas itu iaitu sebanyak-banyak nifas 60 hari, 60 hari, 60 malam. 60 hari, 60 malam. Kita kata tadi, bila beranak tengok sijil lahir, anak tu doktor dah bagi tahu dia punya anak tu keluar okey apa. Punya tepat doktor, keluar je semua, dia tepat waktu dia. 3.42, maka hari pertama 3.42 sampai hari ke-61. 3.42 itulah border 60 hari 60 malam. Itulah border 60 hari 60 malam. Sebarang darah yang keluar ketika itu semua nifas. Hatta kalau strict 60 hari sekalipun, 60 hari semua nifas. Tapi kalau waktu suci dalam tempoh 60 hari 60 malam, maka wajib dia hukum suci, wajib semayang, wajib puasa. Bukannya lagi nifas. Dia panggil nifas hanya pada adad, bukan pada hukum. Nifas hanya pada bilangan had sebanyak-banyak nifas. Border tu, tapi hukum dia tidak nifas kerana tidak ada darah. Dia panggil sekali lah, akan datang tu. Nifas pada hukum, nifas pada adat, pada bilangan. Ada yang nifas pada adat, tidak pada hukum. Antaranya ni lah. Ketika dia suci dalam tempoh 60 hari 60 malam, dia panggil nifas nisbah adat, iaitu bilangan, mesti dikira juga bilangan 60 hari tu. Cuma waktu dia suci tidak dibilang nifas pada hukum. Dengan nisbah, dia tu mesti wajib semayang, wajib puasa. Bukannya hukum nifas. Tapi bilangan hari nifas dikira walaupun dia suci ketika itu. Habis. Sin, berapakah sebanyak-banyak nifas? Habis Ustaz. Sin, berapakah ghalib nifas? Ni pun sama jugalah. Hasil daripada istiqra' kajian yang sudah lengkap daripada Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Berapakah ghalib nifas? Bermula ghalib nifas 40 hari. 40 hari, 40 malam. Bukan makna kalau dah suci sebelum 40 hari, dia kena tunggu. Tidak. Bukan bermakna kalau dia lebih daripada 40 hari, dia hukum istihadah. Pun tidak. Selagi mana tidak lepas border 60 hari, 60 malam, maka dia nifas selama-lamanya. Habis. Sin, bilakah permulaan nifas? Permulaan nifas berlaku khilaf di kalangan ulama. Cuma pandangan mu'tamad, seperti mana musannif kita bawa, Jim jawapannya, permulaan nifas itu, permulaan ni apa dia? Permulaan ni bilangan, ataupun dia panggil border nak start bila. Tu maksud permulaan sini. Border nifas nak start bila? Nak start lepas keluar beranak ke? Atau nak start bila keluar darah lepas beranak? Khilaf. Pandangan mu'tamad ni. Permulaan nifas. Apa maksud permulaan? Start border nifas tu. Iaitu permulaan dia.
daripada, yakni bermula daripada. Daripada tu min ibtida'. Kalau dalam kitab Arab, min tu min ibtida'. Dengan makna bermula. Daripada tercerai budak. Budak tu anak lah. Tercerai ni, tercerai semua. Bukan tercerai separuh. Kena cerai semua. Makna kosong rahim daripada kepala, pada bab, daripada kaki. Kalau dicabut kaki je, baki yang ada dalam rahim masih lagi tidak habis beranak. Bukan daripada masa keluar darah. Bukan. Mana tadi? Permulaannya iaitu daripada, yakni bermula daripada bercerainya budak, bercerainya bayi. Habis, selesai. Bukan, yakni bukan permulaannya, bukan permulaan nifas daripada, yakni bermula daripada masa keluar darah. Ini dia panggil apa? Ketika mana seorang perempuan keluar darah, keluar anak, lepas beranak, tak keluar darah. Bila tak keluar darah lepas beranak tu, dia panggil nifas pada adad, tidak pada hukum. Apa adad? Bilangan. Iaitu start situ dah border dia. Nifas tu start situ dah border dia. Tapi hukum tidak ambil hukum nifas kerana tidak ada darah. Maka wajib semayang, wajib mandi wiladah, mandi selepas beranak kerana zahirnya tidak ada darah nifas. Dia wajib puasa dan sebagainya. Boleh setubuh dah, tu nisbah boleh. Nisbah boleh. Nisbah kalau setubuh ketika tu ada darurat, ada mudarat, tak boleh pula. Lain la darara wala dirar. Jadi waktu tu kalau contohlah suami nisbah, suami boleh setubuh, boleh. Cuma perempuan boleh tolak sebab apa? Sebab dia sakit. Bila dia sakit, bertolak untuk bersetubuh dengan suami dia, boleh tidak jadi nusyus. Apa lagi? Mana hilang lah. Jadi permulaan tu pandangan mu'tamad. Pandangan yang kedua, start border dia bila start keluar darah. Contoh lepas dia beranak 10 hari suci. Lepas tu hari ke-11 keluar. Hari ke-11 tu lah start 60 hari border dia. Faham? Tu pandangan kedua lah. Maknanya border dia akan jadi 70 hari selepas beranak. Faham? 10 hari suci selepas beranak. Hari ke-11 baru keluar darah. Hari ke-11 tu baru start border 60 hari pula. Itu pandangan kedua. Makna border dia daripada start beranak 70 hari ya. 10 hari suci, 60 hari border hak asal. Border yang baru mula. Jadi 70 hari. Itu pandangan kedua lah. Bukan pandangan mu'tamad madhab syafi'i. Pandangan mu'tamad madhab seperti mana ini dikatakan oleh musannif kita. Nombor 1. Yakni apabila takhir keluar darah. Apabila takhir keluar darah. Takhir ni akhir lah. Berada di akhir. Apabila takhir keluar darah, makna tidak segera lepas beranak keluar darah. Daripada bercerai budak, daripada terpisahnya anak itu. Dengan syarat bahawa adalah keluar darah itu dahulu, yakni sebelum daripada lalu 15 hari. Yakni lalu 15 hari suci. Jadi kalaulah dia tu... tadi kita tak baca. Betul lah. Jadi kalau dia lepas beranak, tak keluar darah lagi. Okay, hukum suci tak? Hukum suci. Tapi start dah kira 60 border tu. Lepas tu, suci. Hari kedua, suci. Hari ketiga, suci. Hari keempat, keluar darah. Hukum dia, nifas. Tu dia kata, syarat dia adalah tidaklah dia terdahulu. Makna, dia suci dulu 15 hari, 15 malam selepas beranak. Kemudian keluar darah selepasnya adalah haid, bukannya nifas. Bukan setakat lepas beranak. Bahkan mana-mana tempoh dalam 60 hari, 60 malam. Kalau dia telah suci 15 hari, keluar darah selepasnya. Darah selepas itu haid, bukannya nifas. Maka masa suci pada ketika itu daripada nifas. Tengok. Maka masa suci pada ketika itu, ketika mana? Ketika lepas beranak, bercerainya budak tu. Lepas bercerai budak tu, suci, tak keluar darah. Daripada nifas, bilang tak suci ketika lepas beranak tu daripada nifas? Ya, bilang. Tapi bilang dari sudut mana? Nifas dari sudut mana? Nifas pada pihak bilangan jua. Apa bilangan? Adad. Apa adad? Border. Lepas beranak, suci. Suci tu, bila start habis beranak tu, walaupun suci, start dah border situ. Walaupun dia tidak dikira nifas. Dia tidak dikira nifas hanya pada hukum, tapi start nifas pada adat, pada bilangan. Iaitu border 60 hari itu. Tiada
nifas tu pada pihak hukum. Pada pihak hukum, makna kita tidak menghukumkan orang itu nifas ketika mana dia sedang tidak keluar darah. Bila ketika dia lepas beranak, dia tidak keluar darah, hukum dia suci. Tapi dari sudut border dah jalan. Tapi dari sudut hukum tak jalan. Sehinggalah keluar darah, baru jalan hukum dia. Iaitu, tak boleh sembahyang, tak boleh setubuh, tak boleh puasa, tak boleh tawaf dan sebagainya. Atas yang mu'tamad. Yang ni atas pandangan yang mu'tamad. Habis selesai. Soal, jika takhir turun darah lepas beranak itu 10 hari. Ni contohlah sikit. Jika takhir makna tidaklah keluar darah lepas beranak tu selalu. Makna dia lepas keluar beranak, lepas keluar anak, dia kosong rahim, maka dia suci. Lepas pada tu baru keluar darah. Keluar darah tu takhir. Berada lewat. Turun darah. Yakni keluar darah lepas beranak itu. 10 hari masalan. Masalan ni contoh. Makna lepas beranak 10 hari suci. Contohnya. Kemudian barulah turun darah. Maka yang 10 hari itu dihisapkan, dikirakan zaman apa? Masa apa yang 10 hari suci ketika lepas beranak tu? Kalau kita boleh jawab dah lah. Iaitu 10 hari itu suci, ataupun kita panggil 10 hari itu nifas pada bilangan, tidak nifas pada hukum. Tu atas pandangan yang mu'tamad. Jawapan, bermula yang 10 hari itu dihisapkan, dikirakan zaman nifas, masa nifas. Dari sudut masa, dapat dah. Dari sudut masa, dapat dah border tu. Masa dapat dah border tu. Pada kira-kira bilangan juga. Bilangan dari sudut apa? Dari sudut adad. Dari sudut apa? Dari sudut adat bilangan. Adat. Bukan adat tu. Bukan. Adat ni adadun. Bilangan. Bukan adat tu. Bukan adat. A-D-A-T tu bukan. Adadun. Kita cakap bahasa Arab ni. Dia ada adat, dia ada hukum. Jadi bilangan nifas pada adat, border. Adat tu bilangan. Tu dia kata bilangan-bilangan tu. Hukum tu, hukum nifas. Dari sudut, dia haram puasa, dia haram sembahyang, dia haram tawaf, dia haram setubuh, dia haram duduk dalam masjid, dia haram lalu dalam masjid kalau dia takut jatuh darah. Jadi kalau 10 hari ni 10 hari ni suci. Bila 10 hari ni suci, dia panggil apa? Nifas pada adad, tapi tidak nifas pada hukum. Apa nifas pada adad? Iaitu dari sudut bilangan border 60 hari sudah kira semasa lepas beranak walaupun suci. Jadi hari pertama suci tu, tak apa suci, biasalah. Kena mandi wiladah, sembahyang dan sebagainya. Tapi bilangan border tu sudah kira. Hari pertama 3.40 petang dia keluar anak tu, sampai hari ke-61 3.40 petang, had tu 60 hari 60 malam. 60 hari 60 malam. Start dah situ border dia. Tapi nisbah hukum, nisbah hukum tak hukum lagi lah sebab dia tak keluar darah. Kerana nifas tu adamu, darah. Maka dia bukan nifas pada hukum. Dia hanya nifas pada kiraan border start situ. Itu pandangan mu'tamad mazhab Syafi'i. Kalau pandangan kedua yang kita kata tadi, tak start border lagi lah. Jadi hari yang pertama suci tu, tidak nifas pada hukum, tidak nifas pada adad. Tidak nifas pada bilangan, tidak nifas pada hukum. Bila start nifas pada adad dan hukum, ketika dia keluar darah, lepas pada tu. Hari yang ke-5 kau, hari ke-10 kau, hari ke-12 kau. Jangan sampai cukup 15 hari suci sudah. Kalau cukup 15 hari suci, keluar darah lepas pada tu, maka hukum dia haid. Hukum dia adalah haid. Selesai. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala. Dan jika berkekalan turun darah, kemudian yakni selepas daripada 10 hari itu, hingga 60 hari. Masalan contohnya. Niscaya diambilkan 50 hari, dan disandarkan kepada 10 yang tiada turun darah itu, maka jumlah hari nifas 60 hari jua. Inilah pandangan mu'tamad. Jadi lepas beranak, hari pertama sampai ke 10 tak keluar darah. Suci. Nifas pada adad. Nifas pada bilangan. Border dah start lepas beranak. Border start dah. Sampai 60 hari. Kena start dah border tu. Tapi hukum tak ada lagi. Sebab apa? Sebab dia tak keluar darah.
Hari yang ke-11 keluar darah sampai hari yang ke mana tadi? Hari yang ke-11 mana tadi hilang dah. Hingga hari lepas daripada suci. Lepas daripada suci mana hari ke-11? Hari yang ke-11 sampai hari ke-60 tu keluar darah. Mana dia keluar darah selama 50 hari. Tu dia kata. Maka niscaya dia ambilkan 50 hari, yakni 50 hari keluar darah tu. Dan disandarkan. Disandar di mana? Digabungkan kepada 10, yakni 10 hari yang tak keluar darah. Maka jumlahnya nifas tu 60 hari. Senang. Tak payah ni. Dan tiada dihisapkan, tiada dikirakan yang 10 yang dahulu itu. Apa dahulu tu? Yang suci selepas beranak tu. Daripada nifas, tak kira sekira-kira hukum. Sekira-kira hukum, tak kira nifas. Tapi sekira-kira bilangan, bodes tak dah. Tapi dari sudut hukum, wajib semayang, wajib puasa. Sebab nifas tak sabit ketika suci itu. Tu dia panggil tak sabit hukum. Nifas pada hukum. Nifas pada hukum tak sabit ketika tak keluar darah. Tapi sudah sabit pada dari sudut bilangan border tu. 60 hari sudah start. Yakni, tiada diharamkan atas perempuan tu sebagai diharamkan di atas orang yang nifas. Maka orang yang suci 10 hari tu tidak diharamkan atas perempuan tu seperti mana haramnya orang nifas. Tak ada. Maka dia wajib sembahyang, dia wajib puasa sebab zahir suci. Bila zahir suci, kaedah dia apa dia? Dalam kitab Izalatul Iltibas, al-aslu alla ya'ud ad-damu. Asalnya tidak kembali darah. Tapi sini tak ada darah. Ni mak asal tak ada darah. Al-aslu adamu khurujid dam. Asalnya tidak keluar darah. Tak ada. Bila tak keluar darah, suci. Bila dah keluar darah, zahir nifas. Zahirnya nifas, walaupun kita tak tahu akan datang berapa banyak nifas dia. Tapi kalau kita tak tahu berapa banyak nifas akan datang pun tak ada masalah. Sebab sekurang-kurang nifas selahbah. Mudah ya. Kecuali kalau lambat haid lah. Lambat haid barulah kita akan timbul muskil. Belum tentu aku mari darah ni 24 jam. Sekarang ni baru jam yang pertama. Maka atas kaedah dia. Al-aslu dawamu khurujid dam. Asalnya ialah darah keluar berterusan. Maka hukum aku sekarang, hukum haid, walaupun aku tak pasti akan datang tu 24 jam sungguh ataupun tidak, kerana ada kaedah al-aslu dawamuhu ay dawamu khurujid dam. Asalnya ialah kekal, terus keluar darah. Tu Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, maka wajiblah atas perempuan yang suci selepas daripada beranak tu, sembahyang boleh. Dan dia halal wati. Ni ibarat yang nafis. Sebab apa? Sebab yang kata halal wati ni yang secara sarih lah. Wallahualam, kalau kita terlepas pandang. Dalam kitab Bughiyatul Mustarsyidin ada sebut. Hatta wati pun boleh. Boleh tu disebah boleh. Bukan suruh wati. Kalau suruh wati, kena tengok keadaan perempuan pula. Keadaan perempuan tu sakit, maka perempuan boleh tolak bersetubuh. Tidak jadi nusyus. Kerana sakit. Seperti mana perempuan boleh tolak lelaki nak bersetubuh dalam keadaan kemaluan lelaki tu besar bapak sehingga sakit. Maka tu pun dia boleh tolak. Kata Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah dalam kitab Tuhfah, kalau suami tu selekeh, dia boleh tolak setubuh. Tu tambahan lah, tak ada kaitan pun. Dalam kitab Bughiyatul Mustarsyidin ada sebut, dalam kitab Ihatah pun ada sebut, dinukil pada Bughyah tak silap. Kalau kitab lain pun mungkin ada, mungkin kita terlepas pandang, wallahualam. Boleh setubuh boleh. Maka dia hukum orang suci. Dia hukum orang suci. Dan lainnya lain daripada sembahyang dan halal wati. Apa-apa yang halal ketika suci lah. Soal, jika beranak perempuan, hal keadaan beranak perempuan tu kering ni mana apa? Tak ada darah. Memang keluar anak semata-mata, tak ada darah. Dan tiada nifas. Yakni selepas beranak tu, tak ada darah juga. Dia panggil tak ada nifas. Bagi perempuan tu, adakah membatalkan puasa? Situ pula. Jadi sekarang ni dia beranak.
ketika siang hari bulan Ramadan ataupun ketika dia sedang berpuasa. Kemudian dia beranak tu dalam keadaan kering. Memang keluar anak sebutir lah. Tak keluar darah apa, tak ada. Kering. Dan tak ada nifas. Lepas beranak pun, tak ada nifas. Suci. Maka batalkan puasa? Jawab, bahkan semata zat beranak. Yang ni semata-mata beranak tu, membatalkan puasa. Sebab apa? Kita apa sebut dah. Tak ada bincang dah. Sebabnya ialah, anak itu adalah kesan daripada gabungan air mani lelaki dan perempuan. Maka kalau keluar anak, seumpama macam keluar air mani. Seumpama macam keluar air mani, maka keluar air mani, hukum dia batal puasa. Gitu lah. Dia himpunan daripada keluar air mani, laki-laki gabung dengan perempuan, suami isteri, maka keluarlah anak. Maka bila beranak, walaupun kering sekalipun, walaupun tak basah, kering, dan tak ada nifas selepasnya, maka batal semata-mata beranak saja. Jadi, keluar darah nifas, batal puasa. Mana-mana waktu subuh sampai maghrib, keluar darah nifas, batal mutlak. Keluar darah haid, batal mutlak. Tapi sekiranya dia tu tidak membuka puasa, contohlah. Tu dia niat puasa waktu malam sebab tak ada darah. Dia pun subuh mayang macam biasa. Tiba-tiba pukul 9 keluar darah. Allah. Haid pula. Zahir hukum haid lah. Bila zahir hukum haid, okey, dia hukum zahirnya batal puasa. Tapi dia tak makan lagi. Tengok pukul 1 geti. Pukul 1 geti, aku tak makan lagi. Boleh terus puasa? Boleh terus puasa kalau hukum darah tadi fasad. Kalau darah hukum tadi fasad dengan makna sebelum ni campur-campur tak cukup lagi 24 jam. Boleh diteruskan puasa, tu disebut dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab karangan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Habis istihadah dan bahagiannya. Ada soalan? Habis tu. 5 muka. Soalan ni. Istihadah hari Jumaat pula insya-Allah taala. Istihadah ni. Istihadah ni kena sakit sikit lah. Istihadah, lepas tu ahkamul mustahadah ghairu mutahairah hari Sabtu. Tu ahkamul mutahairah mutlaqah hari Selasa. Dengan ahkamul mutahairah an-nasiyah li waqti 'adatiha atau qadriha. Kemudian hari Jumaat faslun, habis petang. Dah soalan? Tak ada? Jadi ni panggil refreshing. Merefresh semula apa yang kita belajar dalam Izalatul Iltibas, dalam Sabilal Muhtadin, dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, dalam kitab Al-Ihatah, dalam kitab Risalatul Mahid. Banyaklah kitab kita baca. Jadi insya-Allah lepas khatam kitab ni, lepas raya pula, hari Jumaat kita baca Luqatatul Ajlan. Karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, kitab haid juga. Cuma kitab tu tak ada dalam Jawi. Jawi tu nuskhah kat Banjar. Dia ada Rumi saja. Boleh beli kat online lah. Shopee tu ada. Luqatatul Ajlan. Karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kitab haid dia yang khusus. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.